baiklah, kami akan membentangkan tugasan yang kedua bagi kod PIMK 3163. Saya Nurul Najmi dan Saya Nurul Anis Emilia binti Muhammad Sani dan saya Rosalawah binti Muhammad Nordin akan membentangkan tugasan yang kedua. Jom sama-sama saksikan. Sasya guru bersifat sabar. Anis, kamu tahu tak semalam saya tengok cerita yang sangat kelakar. Cerita apa tu? Cerita tu pasal kucing yang jatuh dalam air. Lucu sangat. Oh. Salwa, Anis, boleh tak tumpukan perhatian kejap? Ustazah tengah ajar jawi. Maaf Ustazah, saya cuma nak beritahu Anis je pasal semalam saya tengok cerita kelakar sangat. Ya ke? Okey, tak apa. Tapi kita belajar dulu, okey? Boleh? Boleh Ustazah. Maaf Ustazah. Tak apa. Salwa, Ustazah tadi kan tak marah langsung kita kan? Selalunya kau cikgu lain mesti dah marah kita. Betul tu Anis. Ustazah Nurul memang penyabar. Saya pun rasa tak takut walaupun saya rasa saya bersalah tadi. Itulah sebab tu lah saya suka Ustazah Nurul tu. Dia dah lah tak marah. Lepas tu kita pun akan jadi hormat lah kat dia. Saya rasa Ustazah Nurul ni boleh jadi contoh lah kepada kita. Kita patut ikut cara Ustazah Nurul tu. Betul tu Salwa. Jom kita pergi kantin nak? Jom. Ustazah, saya tak ucap terima kasih sebab tadi saya buat bising Ustazah tak marah pun dekat saya. Oh, tak apa Salwa. Ustazah hanya tegur sebab dalam kelas ni kita kenalah belajar betul-betul. Nanti lepas kelas barulah kamu boleh main dengan kawan-kawan. Okay. Terima kasih Ustazah. Saya minta Sama-sama. maaf Ustazah. Ustazah, saya kagum dengan Ustazah. Ustazah tak pernah marah orang. Alhamdulillah. Kesabaran tu penting Anis. Sebagai seorang guru, Ustazah mestilah kena ada sikap sabar. Sebab kalau tak ada sikap sabar ni, Ustazah larang, mesti kamu takut nak belajar kan? Betul tak Salwa dengan Anis? Betul. Ustazah, saya pun nak belajar jadi sabar macam Ustazah lah. Saya pun nak juga. Alhamdulillah, kesabaran tu sesuatu kekuatan. Kalau kita mempunyai sikap sabar yang tinggi, banyak benda boleh kita selesaikan dengan cara yang baik. Betul tak? Betul. Terima kasih Terima kasih Ustazah. Ustazah. Sama-sama. Bye Ustazah. Bye. Baiklah, pengajaran daripada video tersebut yang pertama adalah sabar dalam mengendalikan gangguan kelas, di mana seorang guru yang sabar mampu mengawal keadaan kelas dengan baik tanpa menjejaskan suasana pembelajaran. Teguran yang lembut dan penuh hikmah dapat membantu pelajar dalam memahami kesilapan mereka tanpa rasa takut atau tertekan. Yang kedua adalah kesabaran mengundang hormat dan kepercayaan murid. Kesabaran seorang guru dalam meningkatkan rasa hormat daripada pelajar. Apabila guru tidak mudah marah, maka ia akan membuatkan pelajar lebih selesa. Namun pada masa yang sama, mereka akan tetap menghormati guru tersebut. Yang ketiga adalah mendidik melalui kesabaran, di mana dalam video tersebut, guru telah menekankan bahawa kesabaran membantu pelajar belajar dengan lebih tenang dan selesa. Jika seorang guru cepat marah, ia boleh menjejaskan tumpuan pelajar dan menghalang pembelajaran yang berkesan. Bahkan, kesabaran adalah kualiti yang perlu ada dalam diri setiap guru. Ia bukan tanda kelemahan. Sebaliknya, ia adalah kekuatan yang mampu mengatasi cabaran dan menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Sasya guru tepati masa. Nurul dah siap di sekolah? Belum. Alhamdulillah, saya sampai tepat masanya 7.50. Kita akan mula kelas 5 minit lagi ya. Semua diharapkan bersedia. Ustazah, awal ke Ustazah datang hari ni? Tak sempat je nak habiskan sarapan. Ya Nurul, sebagai seorang guru penting untuk saya menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak murid saya. Kerana masa itu sangatlah berharga. Teringat saya pada pepatah Arab yang bermaksud al-waqtu asmanu min az-zahab, yang bermaksud waktu itu adalah diibaratkan seperti emas. Pandai anak murid sahabat. Jadi kita perlulah menghargai masa tu. Jadi kelas kita mula pukul 7.55, betul? Kalau salah sampai lewat, maksudnya kita telah menghabiskan waktu itu. Faham? Faham Ustazah. Betul tu Ustazah. Kalau Ustazah datang lambat, mungkin kami pun akan fikir, tak apalah kalau Ustazah datang lambat, kami pun boleh datang lambat juga. Betul tu Anis.
menepati masa ini bukan sahaja untuk menunjukkan kita menghormati masa sahaja. Malah apabila kita menepati masa, kita boleh menanam sikap disiplin dalam diri kita. Faham? Kalau kita mengikuti masa, kita akan tidak membazir dalam masa kita tu. Maksudnya kita boleh jalani hidup-hidup kita, harian kita dengan amalan-amalan yang mengikut kepada apa yang kita rancang. Faham apa yang Ustazah nak sampaikan di sini? Faham. Oh, betul juga tu Ustazah. Kalau macam tu esok saya nak cuba datang awal lah. Bagus tu Nurul. Saya pun Ustazah, kalau kita latih diri daripada sekarang kan, mesti dalam hidup kita akan jadi orang yang bertanggungjawab. Betul tak Ustazah? Betul. Cuba Ustazah teringat dalam surah Al-Quran. Dalam Al-Quran ada surah tentang masa. Siapa tahu tentang apa surah tu? Saya. Surah apa tu, Nurul? Al-As. Betul tak Ustazah? Betul. Cuba baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Nampaknya anak-anak murid Ustazah sedang menghafal surah Al-As itu. Al-As itu maksudnya masa. Jadi kita perlulah mengambil iktibar daripada surah tersebut supaya kita sentiasa menepati masa kita, supaya kehidupan kita berjalan dengan lancar. Jadi ada 3 minit lagi sebelum kelas kita bermula. Ustazah harap kamu semua membuat persiapan. Siapa yang nak makan, makan dahulu. Tengok sampah dekat bawah meja sebelum kita meneruskan pembelajaran kita. Sebab kalau kita nak belajar, kita kena pastikan keadaan kita selesa, baru kita dapat ilmu yang berkat. Faham? Faham. Jadi sekarang Ustazah bagi masa untuk kamu semua. Terima kasih Ustazah. Baiklah, pengajaran daripada video tersebut iaitu mengenai menepati masa. Yang pertama, menepati masa sebagai teladan. Yang mana guru yang menepati masa menunjukkan komitmen dan disiplin yang tinggi. Ini memberi teladan kepada murid untuk sentiasa menghargai masa dan memupuk budaya kerja keras serta tanggungjawab. Dalam konteks dakwah pula, murid dapat menjadikan ia sebagai iktibar untuk menekankan betapa pentingnya nilai kejujuran, kesungguhan dan disiplin dalam beramal. Yang kedua adalah menjaga masa sebagai salah satu cara menghormati Allah dan orang lain. Hal ini bermaksud seorang guru mendidik murid tentang konsep menghormati masa sebagai satu bentuk pengabdian kepada Allah. Dalam dakwah, ini dapat disampaikan dengan mengajarkan murid untuk menjadikan waktu mereka sentiasa produktif, iaitu menghindari daripada pembaziran berlaku dan menggunakan waktu yang ada untuk perkara yang bermanfaat. Yang ketiga adalah keikhlasan dalam menjalankan tanggungjawab, iaitu guru yang menjaga masa menunjukkan bahawa setiap tindakan dalam kehidupan perlu dilakukan dengan ikhlas dan sepenuh hati. Ini boleh dijadikan pengajaran dalam dakwah untuk menunjukkan betapa pentingnya niat yang baik dalam setiap amalan. Ini berdasarkan hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah yang berbunyi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu perlu disertakan dengan niat. Ini termasuklah dalam menuntut ilmu dan menyampaikan kebaikan. Dan pengajaran yang keempat adalah memberi contoh dalam kehidupan seharian. Dakwah yang berkesan seringkali datang melalui contoh teladan yang baik. Seorang guru yang menjaga masa dan bertanggungjawab dapat menanamkan nilai-nilai dalam diri murid dan kemudiannya boleh menjadi amalan seharian mereka. Murid-murid yang melihat teladan ini boleh meneruskan dakwah dengan cara hidup yang baik di kalangan mereka. Sasya Guru bersifat adil. Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam Ustazah. Semua sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, baik. Minggu lepas kita ada peperiksaan apa, ingat tak? Pertengahan tahun. Betul? Betul, pertengahan tahun. Subjek apa Ustazah ajar kamu? Matematik. Ya ke Nurul? Matematika pendidikan Islam. Pendidikan Islam Ustazah. Betul, pendidikan Islam. Jadi hari ni Ustazah dah dapat keputusan kamu semua. Wah, Tak tahu tak? Nak. Kamu rasa siapa dalam kelas ni yang dapat markah paling tinggi? Saya rasa saya ni. Salwa ke Nurul? Nurul. Itu tak Ustazah. Okay, tak apa, nanti kita tengok. Okey, markah pendidikan Islam yang pertama 100 jatuh kepada Nurul Najmi. Tepuk tangan. Terima kasih Ustazah. Saya dah jangka dah saya dapat markah 100. Nurul,
awak memang murid yang cemerlang. Tahniah Nurul. Tapi jangan lupa, kehebatan awak ni, kehebatan seseorang tak boleh diukur dengan pencapaian akademik semata-mata. Sahsiah pun penting. Awak tahu tak, setiap murid dalam kelas ni ada kelebihan masing-masing, termasuklah Salwa. Saya, Ustazah. Ya, awak Salwa. Walaupun awak agak pendiam, Ustazah perasan yang tugasan awak kali ni sangat berkualiti. Markah pendidikan Islam awak, cuba teka berapa Salwa dapat. 70. Tak apa, nanti saya cakap dekat Salwa. Tapi awak telah berusaha dengan keras dan hasilnya sangat baik. Jadi, hari ini Ustazah nak bagi penghargaan yang sama rata kepada semua murid yang menunjukkan usaha. Bukan sekadar kepada mereka yang selalu cemerlang. Ustazah Salwa, Ustazah sangat bangga dengan pencapaian awak. Terima kasih, Ustazah. Betul juga tu Ustazah. Saya pun tak perasan yang Salwa ni berbakat orangnya. Betul, Salwa sangat berbakat. Terima kasih, Nurul. Terima kasih, Ustazah. Ingat, nanti kalau awak dah besar, awak nak jadi cikgu kan? Nak jadi cikgu tak? Nak. Okey, sebagai cikgu, tugas cikgu ni kita ni bukan sahaja untuk mengajar, tapi juga untuk memastikan setiap murid dapat peluang yang sama untuk berjaya. Tak kira lah dia tu berjaya dalam akademik ataupun sahsiah. Kita kena raikan. Faham? Faham. Okey, ni Terima kasih Ustazah. ni markah awak semua. Nanti tengok, nanti bagi kat Ustazah balik boleh? Boleh? Terima kasih, Ustazah. Terima kasih. Sama-sama. Pengajaran yang kita dapat daripada video tersebut adalah guru perlu bersikap adil dan tidak pilih kasih. Rasulullah SAW memberi contoh kepada guru agar menerapkan sikap adil dalam diri. Contohnya pada peristiwa Hajarul Aswad. Sikap adil dalam diri guru menunjukkan profesionalisme seorang guru di mana guru perlu berlaku adil tanpa membezakan latar belakang dan tahap kognitif murid. Apabila guru bersikap adil, murid dapat menanamkan kepercayaan murid kepada guru kerana guru akan dianggap sebagai menghargai perbezaan. Oleh itu, cara guru pendidikan Islam yang bersikap adil merupakan satu dakwah yang berkesan untuk diaplikasikan dalam diri terhadap persekitaran yang pelbagai. Audio Jungle.